Ini disebut juga bagi penceramah-penceramah, kan, bagi ustaz-ustaz ataupun pengkuliah-pengkuliah, ya. Selain daripada kita kata semua orang lah terjejas disebabkan musibah ini, ustaz-ustaz, penceramah-penceramah, pengkuliah-pengkuliah juga pun terjejas. Maksud saya ada beberapa maksud lah terjejas ni. Yang pertama, terjejas dari segi nak menyampaikan dakwah itu. Biasanya kita banyak berdakwah di masjid, di surau. Kemudian ada yang advance lagi sekarang ni dia panggil street dakwah, dakwah jalanan. Mungkin ada yang rajin, kita panggil turun ke padang, turun ke jalan. Jadi bila berlakunya COVID-19 ni dan juga PKP, maka usaha dakwah itu tergendala. Okey, kemudian maksud saya terjejas yang kedua ni ialah mungkin ada di kalangan penceramah-penceramah ini yang selama hari ni full time, sepenuh masa menyampaikan kuliah, ceramah, kuliah subuh, kuliah duha, tazkirah, ceramah di jabatan-jabatan, di sekolah, kemudian waktu malamnya banyak di masjid, di surau. Jadi bila dah tak boleh nak menyampaikan kuliah ataupun ceramah ataupun tazkirah ni, bukanlah kita harap itu untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan, tetapi masyarakat memberikan sagu hati kepada ustaz ataupun penceramah yang sepenuh masa menyampaikan dakwah secara begitu. Jadi bila tak ada ni, bila tak boleh ni, terjejaslah dari sudut pendapatan. Namun begitu, dikatakan antara hikmahnya ialah ramai penceramah-penceramah, pengkuliah-pengkuliah pun sudah mula belajar berdakwah secara online. Saya sendiri pun sebelum ni tidak begitu aktif sangat dengan media sosial ni, dengan Facebook, dengan Instagram, kurang. Hanya kita kata poster-poster ceramah saja. Program-program ceramah kita post dia punya poster makluman ataupun sebaran mengenai ceramah, ataupun gambar-gambar kita postkan selepas program tu. Kita nak maklumkan kepada kawan-kawan di FB kita, kan, ini gambar program tadi. Hanya sekadar itu saja. Jarang kita mengambil pendekatan untuk berdakwah di online, seperti mana kita buat pada malam inilah secara online macam ni. Tapi saya tengok macam audio kuliah ni memang banyak mengambil rakaman-rakaman, kuliah-kuliah secara online dah biasa buat dah lama buat dah, di YouTube, di live streaming, dan macam-macam lagi lah. Cuma nak ceritanya tak semua penceramah ataupun tak semua pengkuliah-pengkuliah yang buat rakaman online setiap siri kuliah ataupun ceramah mereka. Tapi bila berlakunya PKP ni, di kalangan kami ni dah mula belajar kuliah secara online, kan. Dulu tak tahu nak tekan apa, tekan ni, tapi sekarang ni dah pandailah sikit-sikit. Dan rupa-rupanya apa yang dapat kita belajar kuliah secara online ni, yang pertama, kita tak nampak orang ramai kat depan kita ni. Selalu kalau di masjid, di surau, kita nampak audience ataupun orang yang mendengar kuliah kita ni. Jadi dari segi kita kata penyampaian kita tu, kita nampak memek muka, kita nampak pergerakan audience kita tu, dia punya feel dia lain berbanding kuliah secara online ni tak nampak orang, kan. Hanya nampak muka sendiri, nampak diri sendiri saja, tak ada orang, tapi kena buat seperti nampak macam ramai orang, dan kita kena anggap juga orang ramai sedang melihat kita pada ketika ini. Ini satu cabaran juga. Dan rupanya ada kursus-kursus yang disediakan. Macam mana nak buat live, kan, dari segi tools, dari segi peralatannya, dari segi dari segi handphonenya sendiri pun kena cari handphone yang okey-okey sikit lah, kan, bukan handphone yang cap ayam lah.
Handphone pun kena yang okey-okey sikit. Kemudian kalau dapat lagi, tambah lagi dia punya peralatan-peralatan yang apa, membantu lagi untuk menampakkan live itu lebih cantik, dari segi kedudukannya apa semua kan. Itu pun satu ilmu juga yang perlu kita belajar. Dan yang keduanya, kata yang disebut dalam ni, selain daripada dapat belajar online, rupanya di media sosial ni pula ramai pendengar-pendengar di kalangan orang muda-muda. Orang muda-muda. Kalau macam di masjid, kita pun selalu dengar ini penceramah-penceramah ini bergurau lah, kita kata berseluruh kan. Yang datang ni semuanya bakal-bakal jenazah belaka. yang datang, tambah pula kalau ustaz tu pula cerita tentang kematian, cerita tentang bab pengurusan jenazah. Yang datang dengar kuliah pun bakal-bakal jenazah juga kan. Jadi itu antara beza dia. Audiens yang berada di masjid ni kebanyakannya yang memang dah biasa datang masjid, peminat-peminat kuliah, dan kebanyakannya di kalangan yang sudah berusia, yang sudah berumur. Tetapi audien yang berada di media sosial ni ramai di kalangan orang muda-muda. Sebab hari ni katanya kalau siapa tak ada handphone tu diistilahkan sebagai macam kolot lah. Macam seolah-olah macam orang asli lah kan. Seolah-olahnya macam tu kan. Bukan nak kata yang tak ada handphone tu orang asli pula. Nak ceritanya semua orang ada pakai handphone hari ni. Semua handphone berada di tangan. Malah kadang-kadang yang punyalah teruknya kita ni tuan-tuan ni, kita ni termasuklah saya sendiri, bangun-bangun pagi sahaja, nombor satu yang kita buka bukannya Al-Quran. Selepas kita buka mata, kita buka handphone dulu. Handphone tu kita buka dulu. Jadi kalau kita punya kecenderungan ni, kecenderungan kita ialah suka melihat info-info ataupun maklumat-maklumat yang baik yang berkaitan dengan kuliah, ataupun apa sajalah dekat grup WhatsApp ke, dekat kita punya Facebook ke apa, kita suka tengok benda-benda yang baik, maka benda yang baiklah yang kita tengok.